Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Okey, dalam video kita pada hari ini saya nak share dengan korang semua tentang episod yang ke-1021 Detektif Conan. Yang mana episod kali ini adalah episod yang non-canon. Tapi apa yang menarik tentang episod ni adalah saya sebagai seorang penonton dan juga orang yang membuat teori tentang Detektif Conan rasa macam tersentuh, rasa macam ditegur oleh cerita Detektif Conan ni sendiri. Yang mana dalam episod kali ini saya rasa pesanan yang diberikan oleh Conan Edogawa adalah pesanan untuk penonton-penonton dan penteori Detektif Conan. Kalau korang nak tahu apakah pesanan yang diberikan oleh Conan Edogawa kepada kita semua tu, jangan skip video ni, tengok sampai habis. Pada korang yang tak subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Pada yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. So tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Dalam episod yang ke-1021 yang bertajuk Rondo in Bad Company ni menceritakan tentang kisah kematian 3 troublemakers, yang mana diorang ni merupakan seorang yang pengacau lah setiap seorang daripada mereka ni, dan dia sering mengganggu orang di sekeliling mereka. So bila kali pertama dijumpai mayat seseorang yang telah pun mati dekat satu playground dan didapati mereka adalah troublemakers, so Kogoro Maori yang secara tak langsungnya tiba-tiba terlibat dengan kes tu masa Kogoro dengan Conan Edogawa tengah jalan-jalan kan. So dia nampak ada kes, apa lagi, diorang pun pergi menyebuk dan diorang pun join sama-sama kes tu. Bila tengok polis mengesahkan bahawa kes tersebut yang mati tu adalah seorang troublemakers. So pada mulanya dia macam dia ingatkan ini adalah kes dendam lah. Mungkin ada orang yang kena kacau yang tak puas hati kan, yang telah pun membunuh si mati ni. Tapi kemudiannya bila diorang siasat didapati bahawa dia ni ada berjumpa dengan seorang kawan dia, dan sebelum dia mati, kawan dia yang dia jumpa tu juga merupakan seorang troublemaker. So dua-dua ni troublemakers. So diorang pun pergilah dekat rumah kawan si mati ni. Bila sampai dekat rumah kawan si mati tu, ternyata kawan kepada si mati pun telah mati dibunuh dengan ditikam di bahagian dada dia. Dan dekat scene kematian tersebut ditinggalkan satu dying message yang tertulis Shida, yang mana Shida ni pula merupakan nama kepada kawan mereka yang juga merupakan pembuat masalah juga. So Inspektor Megure, Inspektor Chiba dengan Detektif Takagi dan juga Kogoro Maori dan Conan Edogawa ni, diorang pun pergilah ke rumah Shida tu. Sampai dekat rumah Shida tu pula mati kena racun. Lepas dah tiga orang ni mati, maka Conan pun cubalah membuat perkaitan dan menghasilkan satu deduction yang mengatakan bahawa sebenarnya pembunuhan mereka ni adalah satu pembunuhan yang bersiri yang melibatkan mereka bertiga je. Yang mana si mati yang pertama ni telah dibunuh oleh si mati yang kedua, manakala si mati yang kedua pula telah dibunuh oleh si mati yang ketiga, dan si mati yang ketiga ni pula diracun oleh si mati yang pertama. So cerita ni menceritakan tentang kes yang berulang-ulang lah. Tapi kes ni macam pelik lah kan. Inspektor Chiba kata takkan macam tu je kes dia selesai. So Inspektor Chiba pun cuba fikir lagi apa benda yang boleh menyebabkan kematian ni. Jadi mereka pun mengkaji dengan lebih dalam lagi. Sebab dia orang macam kata yang teori Conan ni macam teori yang terlalu simple lah. Lagipun benda tu macam dia rasa tak sedap lah, tak sampai situ je kan. Jadi Inspektor Chiba pun Takagi dengan Inspektor Megure teruskan kaji, diorang pergi siasat lagi, dan dia buat satu deduction yang mengatakan bahawa ada orang lain yang terlibat. Orang yang lain yang terlibat ni dinamakan sebagai si X lah. So dia pun carilah siapa yang boleh dijadikan sebagai X ni. Maka diorang pun pergilah berjumpa, sampai dia jumpa dengan cikgu sekolah lama dia. Lepas tu dia jumpa dengan seorang lelaki misteri dekat apartmen. Lepas tu diorang pun cuba untuk kaitkan, tapi ternyata mereka semua salah. Dan setelah mereka semua habis siasat tu, ternyata deduction Conan Edogawa yang mula-mula tu adalah yang betul, iaitu si mati pertama dibunuh oleh si mati kedua, si mati kedua dibunuh oleh si mati ketiga, dan si mati ketiga diracun oleh si mati pertama. Sebabnya bila forensik buat siasatan dan sebagainya, didapati ada kesan cap jari masing-masing. So Conan pun pesanlah dekat polis dengan detektif ni, mengatakan bahawa mereka sememangnya orang yang mahir dalam bidang penyiasatan, tapi dalam sesuatu kes jangan menyiasat terlalu dalam, dan jangan kaitkan orang yang tak ada kena-mengena dengan satu kes tu dengan kes tersebut, kerana itu adalah satu kesilapan yang besar. Bila tengok momen ni lah saya rasa macam uish bapak macam kena peli mat kita, macam kena sindir kan penteori-penteori dan peminat Detektif Conan ni. So itulah yang menarik tentang episod yang ke-1021 kali ni. Saya harap korang berpuas hati dengan video kali ni. Kalau saya ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Kalau korang ada info-info menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi